Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radayna billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, malam ni dapat kita bertemu lagi, berkumpul, mendirikan salat maghrib berjemaah, seterusnya duduk dalam majlis ilmu. Kita membicarakan tentang perihal tentang kita menggunakan kitab hadis 40 Matan Arba'in Al-Imam Nawawi, yang mana sejak akhir-akhir ini dia viral, jadi kebetulan kita bukan baru buat lepas viral, kita buat sebelumnya, lepas tu dia viral, bagus juga viral ni, baru orang mula kenal apa itu kitab hadis 40. Seperti mana yang kita dah maklumkan dekat tuan-tuan, masa mula-mula kita buat dulu hadis 40 ni Matan Arba'in ni, bukan yang ni saja, ada banyak imam buat hadis 40. Bahkan ada ustaz-ustaz ataupun ulama-ulama muasyirin atau ulama-ulama kontemporari yang susun 40 hadis. 40 hadis fiqh, 40 hadis akhir zaman, kan banyak. Kerana apa? Kerana berkisarkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dalam kalangan umat aku man hafazah, barang siapa yang menghafal arba'ina hadisan, 40 hadis min ummati dalam kalangan umat aku, dia akan dibangkitkan di hari akhirat esok bersama dengan orang-orang yang faqih, orang yang alim, orang yang soleh. Cuma hadis itu dhaif, tapi dia bukan palsu dan dhaif, tapi mengambil semangat hadis itulah ramai ulama yang tengok tak apalah walaupun dia dhaif, tetapi idea itu betul, idea itu betul, cantik. Itu kita nak hafal hadis ribuan hadis kita tak mampu. Jadi kalau dapat 40 pun jadi dah. 40 pun okey dah. Kalau kita tak dapat amal, tak dapat hafal pun dapat amalkan pun sedap dah. Jadi malam ni saya tak mau lama lah, saya nak mula terus. Kita masuk kepada hadis nombor 6 tu dah, dalam saya punya catatan. Tentang halal bayyin wa haram bayyin. Hadis ni menarik ni tuan-tuan. Sebab apa? Imam Abu Dawud dia sebut, Imam Abu Dawud ni dia hafal ribuan hadis. Dalam ribuan hadis tu dia kata ada 4 hadis yang paling penting. Antaranya ialah innamal a'malu binniyat. Antaranya juga ialah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Antaranya juga ialah hadis ni al-halal bayyin wa haram bayyin. Jadi sebab tu Imam Abu Dawud kata hadis ini merupakan 1/4 daripada agama. Kita baca hadis ni dulu insya-Allah. Baik. Perbincangan dia panjang juga hadis ni, tapi saya tak apa, kita tengok lagi macam mana. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi Nu'man bin Bashir, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin. Innal halala bayyin. Bayyin jelas, sesungguhnya halal itu jelas. Wal harama bayyin, dan haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihat, dan di antara keduanya itu ada yang kesamaran. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang sebahagian besar manusia tak tahu. Tak tahu bermaksud tak clear tentang status sesuatu itu. Baik. Famanittaqa syubhat istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa yang dia ikut kepada syubhat itu, dia telah orang kata apa, dia terjemah apa kata dekat sini, merosakkan, ataupun dia merosakkan agama dia. Itu yang bawah, yang atas. Famanittaqa syubhat istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjaga dirinya daripada perkara syubhat, maka dia membersihkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a, yang tu bawah ni. Wa man waqa'a, barang siapa yang jatuh ataupun bergantung ataupun fall into, bahasa putih dia, fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh, terjerumus ke lembah-lembah yang syubhat, maka dia khawatiri terjatuh ke lembah-lembah haram.
Ya, baik. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti mana ra'i ni siapa? Ra'i ni penggembala kambing. Perkataan ni tuan-tuan bulat, sekali kita akan guna ni. Karra'i yar'a. Ra'i fa'il, yar'a fa'il. Karra'i yar'a, penting nah. Ala haulal hima yushiku ay yarta'a fi. Ala yushiku an yarta'afi, seperti mana gembala yang dia jaga kambing dari satu kawasan, kawasan larangan, dibimbangi kambingnya itu akan meragut dekat kawasan larangan. Ala wa inna likulli malikin hima wa inna himallah muharrimuh. Setiap raja itu ada kawasan larangan dia, dan kawasan larangan Allah ialah haram, benda yang haram itu ialah perbatasan yang kita tak boleh cross. Ala wa inna fil jasadi, ini penting. Yang ni selalu orang hafal yang bawah saja, hadis panjang ni, yang ni atas ni. Ala, ketahuilah, wa inna fil jasadi mudrah, sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada satu ketulan, mudrah, segumpalan ketulan daging. Iza saluhat, bila mana sihat ataupun baik daging ataupun ketulan itu, saluha jasadu kullu, sihatlah seluruh badannya. Jasadu kullu, seluruh badan sihat. Wa iza fasadat, kalau rosak mudrah itu, fasadal jasadu kullu, maka rosaklah seluruh ibadat dia. Ala wahyal qalb, ketahuilah itu ialah qalbu. Dia terjemah apa buku tuan-tuan? Hati. Tak apalah, hati pun tak apa. Tapi kalau saya minta izin, kalau kita jangan terjemah, kita kata qalbu juga boleh. Tak apalah, buku terjemah tak apalah kan. Tapi kalau saya cerita, kalau kita terjemah hati, nanti dia akan jadi macam dia sama ada dia heart ataupun dia liver. Tak apa, nanti jadi pening. Kita terjemah kata qalbu. Lagi saya cerita kat tuan-tuan, di mana qalbu itu, di mana yang kata hati, di mana yang kata jantung, di mana yang kata liver tu. Adakah hadis ni bersudut tentang kesihatan sahaja ataupun spiritual? Kita akan tengok nah. Jadi kita pergi sikit-sikit dulu. Baik. Maka tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi SAW sebut tentang dalam dunia ni ada benda yang dah jelas, iaitu yang halal, yang Allah sebut jelas halal, kehalalan dia, dan benda yang haram, Allah sebut keharaman dia yang jelas, dan ada benda yang tengah-tengah. Itu Imam Nawawi sebut dalam syarah. Ingat, pengajaran pertama dia hadis ni nak beritahu kita, dalam dunia ni kita consist of three, ada 3 keadaan di mana yang pertama ada benda tu halal dan jelas kehalalan dia berdasarkan dalil Quran dan hadis. Jelas. Kok mana pun jelas. Contohnya macam makan makanan halal. Kalau dalam syarah ni disebut makan roti, berjalan dan lain lagi, benda-benda yang mubah, halal. Sebab memang kaedah dunia ini al-aslu fi asya' mubah. Asal setiap sesuatu itu harus. Bila kata harus ni dia halal lah. Baik. Lepas tu keadaan ni menyebabkan dia bertukar-tukar hukum dia. Baik. Benda yang kedua, satu kanan halal jelas, satu kiri haram membayin, dan haram pun juga jelas. Babi haram, pelakuan seperti mana minum arak haram, berzina haram, yang dah jelas dalam Quran. Maka riba, wa halallahu al-bai' wa harramur riba. Allah menghalalkan jual beli, jelas jual beli halal, wa harramur riba, dan riba itu haram, jelas. Baik. Cuma kata Nabi, di tengah-tengah antara dua ini ada satu ruang yang disebut sebagai syubhat. Yang ni yang la ya'lamuhun katsirun minan nas, yang sebahagian besar manusia tak tahu, termasuk kita, termasuk saya semualah, melainkan dengan peranan ulama dengan beberapa kaedah untuk menentukan kepada kita apa hukum dia. Itu fungsi ulama. Betul, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, dan nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mereka itu warasul ilma, mewariskan ilmu. Jadi ulama lah yang mengatur balik hukum hakam ni berdasarkan kaedah-kaedah dia. Ada kaedah mazhab, dan institusi mazhab itu berlangsung dalam sebuah institusi yang sangat kompleks, yang hebat. Saya kebetulan minggu ni duk cerita tajuk, mesti dia kena huraian ni kena bab ni. Tapi tak apalah, saya keulang lah kan, sebab macam kebetulan. Contohnya institusi mazhab itu,
Dia tidaklah seseorang itu dibuka Quran, dia faham sendiri, dia tutup, dia terus buat hukum sendiri, tidak. Tetapi ulama lah yang datang untuk baca kat kita, kemudian fahamkan benda tu dan ada kaedah dia. Contoh tuan-tuan, dalam mazhab, dalam dunia mazhab ni, adakah kita wajib bermazhab? Tak wajib kalau kita mujtahid dah. Masalah dia, kita bukan mujtahid. Mujtahid tu dia boleh berijtihad sendiri. Dan orang-orang yang mujtahid, dia perlu melepasi beberapa lapis ilmu. Dalam kitab Mufti wal Mustafti sebut beberapa kriteria yang seseorang tu perlu lepas untuk seseorang itu mencapai darjat mujtahid. Senang habaq zaman law, untuk particular person corang tak ada. Senang habaq tak ada. Sebab dia kena lepas daripada basic Arab sampai Arab yang sangat dalam, pinahu, saraf, isya, imla', kemudian bayan apa semua ni dalam bahasa Arab sampai syair semua kena jelas. Kemudian dia pergi kepada hadis, dia pergi kepada satu-satu kaedah usul, dia pergi kepada Quran, semua kena detail sampai ilmu tafsir, semua kena jelas sungguh. Baru dah dia mencapai status itu. Tu tak kira berapa ribu hadis dia kena hafal lagi tu. Saya bagi contoh. Dalam kaedah mujtahid ni tuan-tuan, nombor satu kedudukan dia, kita kata mujtahid mutlak mustaqil. Nombor satu atas sekali. Apa nama dia? Mujtahid mutlak mustaqil. Mujtahid ni dia main pada ijtihada, yajtahidu, ijtihadan, isim fa'il dia mujtahid. Jadi orang tu nama dia mujtahid mutlak mustaqil, yang mana bila main kaedah apa pun dia dah kuasai dah semua tu. Daripada sebasic bahasa Arab sampai sesusah-susah ilmu tafsir, dia dah power dah. Maka bila mainlah ayat lagu mana pun dia boleh faham dah. Dia boleh susun dah, dia boleh faham ayat dia tentang ni. Dia panggil istiqra', ayat Quran tu dah istiqra', dia dah hafal. Jangan bohong dia, so baca sekali pun dia boleh. Orang ini dia duduk level mujtahid mutlak mustaqil, yang mana kata-kata dia jadi fatwa. Dia tak mengatakan saya hari ini menubuhkan sebuah mazhab, borang ambil ikut dah. Kata-kata dia orang pergi mazhab, tempat orang turut pi. Maka kategori mujtahid mutlak mustaqil ni siapa? Ada 13 orang dalam sejarah kita. Tapi yang kekal sampai ke hari ini 4 orang lah. Ini saya tak kira sahabat lah. Sahabat atas lagi memang semua mujtahid dah ni, pasal mereka ikut Nabi tu tu lain cerita. Ni cara yang ini dia berlangsung pada kurun ketiga lah, saya bagi bahasa mudah. Tak adalah ketiga sangat, pertama dan kedua, tapi salafus soleh lah. Bermula pada Imam Abu Hanifah, Imam Malik kemudiannya, Imam Syafi'i kemudiannya, Imam Ahmad bin Hanbal kemudiannya. Tapi sebelum tu ada lagi Imam Sufyan bin Sauri, Imam Sufyan bin Uyainah, beberapa tokoh yang lain. Tapi saya bagi yang tuan-tuan kenal lah 4 orang ni. Tuan tengok. 4 orang ni kategori dia mujtahid mutlak mustaqil. Bawah depa tu kita dah lagi, dia panggil mujtahid mutlak juga, tapi muntasib, yang mana dia mujtahid mutlak dah, tetapi dia masih lagi menisbahkan kaedah dia, cara dia masih ikut tok guru dia. Contohnya dalam mazhab Hanafi, tok guru dia Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit tu, anak murid dia yang saya sebut selalu tu apa? Qadhi Abu Yusuf, ingat tak saya rajin cerita kan? Jadi Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Syaibani merupakan mujtahid mutlak muntasib dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i siapa? Imam Muzani, Imam Humaidi, Imam Buwaiti, ni antaranya. Lepas tu dia panggil mujtahid mutlak lagi, muqayyad. Ataupun dalam bahasa kita panggil ashabul wujuh. Dalam mazhab kita ada. Antaranya Imam Juwaini, Imam Syirazi. Lepas tu dia panggil mujtahid mutlak, lepas muqayyad ashabul wujuh, dia panggil mujtahid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mujtahid tarjih, ulama yang datang untuk rajih balik mana-mana pendapat qaul dalam mazhab itu yang mungkin ulama dalam mazhab kita kata Imam Syirazi kata hukum ni A, Imam Juwaini kata hukum ni B. Tapi dua-dua orang ni dalam mazhab Syafi'i, maka imam yang datang kemudian itu dia ulama mujtahid tarjih, dia lah yang akan rajih. Rajih ni maknanya dia akan tentukan yang mana yang paling tepat, yang paling kuat. Dia datang kemudian. Selalunya kurun ke-7 dalam mazhab kita siapa? Imam An-Nawawi. Seperti Imam Nawawi buat kitab Majmu', syarah kepada kitab Muhazzab. Kitab Muhazzab tu kitab karangan Imam Syirazi. Baik. Nampak dah turun dekat tu. Lepas tu dia mai kepada mujtahid fatwa, iaitu ulama yang dia pakar, tapi dia pakar dalam bidang fatwa tertentu sahaja. Zaman lah takat tu paling tinggi. Itu pun bukan mujtahid, dia panggil
majlis fatwa, kena ramai-ramai. Lepas bawah pada tu baru muqallidin, iaitu orang-orang yang taklid pada mazhab, orang-orang yang mengikut. Kita lah. Ya. Kalau kita tak mau ikut mazhab, boleh ke? Boleh kalau kita mujtahid dah. Kalau kita bukan mujtahid, dibimbangi kita tersalah faham hukum. Kita dibimbangi kita tersalah faham. Tapi mazhab ni kita tak boleh lah jumuk satu mazhab saja. Kan mazhab ada 4. Betul, saya setuju. Tapi bukan kita yang nak kata dalam pandangan ini aku nak ambil Syafi'i lah. Tapi dalam bab tu aku nak ambil Hambali lah. Itu bukan kita. Nah, kita muqallidin, kita ikut. Tapi ulama yang tarjih atas kita tu, dia akan kata ke dalam bab ini mazhab Hanafi lebih tepat. Jadi dia akan kata. Jadi bila dia kata bermaksud qaul itu dikira sebagai qaul mazhab kita juga. Tuan faham tak? Saya bagi mudah. Katalah satu kaedah, satu hukum itu Imam Nawawi mazhab Syafi'i kan. Okey. Tetapi dalam satu-satu hukum tu mazhab Hanafi lebih kuat. Kebanyakannya bab muamalat lah. Maka Imam Nawawi kata dalam bab ini saya melihat qaul Imam Abu Hanifah lebih mudah dan lebih jelas. Baik. Jadi bila Imam Nawawi kata macam tu, bermaksud itu ialah qaul Syafi'iyah. Dikira dah qaul Syafi'i dah. So tak ada orang terkeluar mazhab pun kalau nak ikut. Tak payah risau pun. Ni kita nak pergi Mekah, nak pakai hukum batal wuduk, ikut hukum Hanafi. Iaitu bersentuh lelaki perempuan tak sengaja, bersentuh lelaki perempuan tak ada niat, tak ada nafsu ni tak batal kan. Kita nak pakai yang tu. Tapi wuduk kita ikut cara Imam Syafi'i. Nampak? Itu yang mana kita pi talfid, kita pi campur aduk suka hati. Bukan tak boleh ikut, tapi kalau hang nak ikut daripada awal. Ini kalau dalam bab batal hang nak ikut Imam Hanafi, dalam bab wuduk nak ikut Imam Syafi'i. Macam mana? Wuduk cara pahaman imam lain, batal cara orang lain, tak boleh kan? Nah. Start beli kereta, nak start kereta nak pakai push start button, kan? Tak nak berhenti kereta tak mau push start, nak tutup kunci. Mana boleh, kunci tak ada. Pasal kereta tu dah push start dah. Macam tu lah kaedah dia. Ya? Ramai yang lain tuan. Saya pula susah hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, anak malam ni tuan-tuan minta izin. Anak seorang lagi demam, adik demam. Panas izin minta izin nak roti awal sikit lagi. Ya? Dia bawa abang dia mai. Saya kan cerita tuan-tuan ada anxiety. Bila ada anak ni kita rasa semangat sikit. Terima kasihlah semua. Saya lagi seronok bila ramai duduk jadi keliling, duduk di pokok. Saya tak apa, saya seronok, tak apa, jadi meriah. Nah, tahu lagi 2-3 tu kita boleh buka market nang ni kan, malam-malam orang berniaga sambil dengar mengaji. Lepas tu orang main tangkap lah kan. Pasal apa ni buat ajaran apa ni? Baik, tak apa sambung tu. Teringat Ustaz Muttalib cerita pengalaman dia An-Nadah kan. Dia buka An-Nadah tu umur 22 tahun kan. Umur 22 tahun buka An-Nadah. Saya sekarang 33. Sama dengan Abang Iman kita. Kami bersama rupanya. Cuma semalam dia sambut birthday. Saya nak buat kek tadi, tapi anak dia memang tak ada nak pergi cari. Tuan-tuan, Ustaz Muttalib dia buka umur 22 tahun. An-Nadah dia cerita kat saya, lintik mata dia cerita kan. Macam mana orang kampung korek jalan tak bagi masuk. Tapi alhamdulillah sekarang ni berdiri tegak An-Nadah di sana. Saya tak boleh bayang macam mana orang nak muda umur 22 boleh buka institusi tu, ada kekuatan. Alhamdulillah dia bertahan sampai hari ni. Tak apa, saya nak cerita tu nanti jadi panjang, saya tak ada habis yang ni. Baik. Jadi Ibnu Munzir bila mana mensyarahkan hadis ni dia kata ada 3 kaedah, ada 3 bahagian, iaitu Imam Nawawi kata ada 3 bahagian, halal jelas, haram jelas, syubhat tengah-tengah. Okey, tuan-tuan clear yang tu nak? Baik. Syubhat tu pula ada 3 lagi. Tuan-tuan kat nota buat peta minda. Syubhat tu pula ada pecah 3 lagi. Halal tak payah pecah dah, tahu dah jelas. Haram tak payah pecah dah. Untuk orang awam tak payah pecah dah kan. Syubhat ni yang pertama Ibnu Munzir kata sesuatu yang haram dia tahu dah haram. Lepas tu dia ragu-ragu. Mula-mula ni haram ni. Lepas tu tahu apa nak haram kot. Kan macam gambar Laksmana Doremi kan, dia buat rumah atas pokok. Tuan tanah mai dia kata cuba tengok cik orang ni dia buat rumah atas tanah saya. Cik dia kata ini bukan rumah haram. Ini rumah makruh. Maksudnya bukan atas tanah, bukan atas langit kan. Rumah makruh. Yang ni dia syubhat, dia tak tahu. Ya. Mula-mula dia yakin haram, lepas tu dia ragu. Okey, apa kaedah ini? Dalam Ibnu Munzir kata apa dalam perkara ini adakah haram itu kekal ataupun tidak?
Jawapan dia kata apa? Dalam masalah ini tidak halal mendekatinya melainkan dengan yakin. Maknanya kalau dia mula-mula dia haram, lepas tu dia ragu, maka kesudahan dia ialah benda tu kalau hang tak yakin, tolaklah. Tolak. Dia bagi contoh. Seperti 2 ekor kambing yang disembelih oleh 2 orang dan salah seorang daripadanya adalah kafir. Mana 2 orang sembelih kambing. Salah seorang daripadanya kafir, maka dia ragu yang mana satu yang sembelih tu. Maka kalau ragu, elok. Kalau pi juga dalam keadaan ragu, meskipun yang sembelih tu Islam tapi dia duk ragu, maka jadi tak halal. Maka elok. Tapi dia ada beza, ada satu lagi kaedah dia kata al-yaqin la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tak boleh digugat oleh syak. Satu lagi itu bertentangan dengan yang ni. Yang ni menang dekat haram. Sebab bila kategori dia yang tu dia tak apa nak yakin, maka jatuh haram. Tapi yang kedua pula, sesuatu benda yang asalnya halal dan dia pun yakin halal, kemudian dia syak haram. Contoh, yang ni selalu duk jadi. Yang atas mungkin orang tak boleh nak relate pasal jarang jadi. Yang nombor 2 ni, seperti seorang isteri meragui tentang berlakunya talak terhadapnya. Dia duk syak, laki aku talak aku ke tak? Tadi dia cakap tadi macam talak. Sehari 2 ni kan duk gaduh ke abang Tesla ni, aku terlepas cakap ke apa, dia talak. Dia duk ragu. Yang tu. Ataupun contoh lain, dia ragu-ragu, dia berhadas selepas dia ada angkat hadas, selepas dia berwuduk. Dia aku kentut tak tahu, tapi tak dengar bunyi apa-apa, tapi bahasa lagu berangin. Saya minta maaf lah para ibu selalu dia hadapi krisis masalah itu yang kata saya nak cerita apa tu, fiqh kan, di apa, kentut laluan depan tu. Itu kena banyak review ustazah lah. Dan saya nak cerita pun tak apa nak bukan tetap manis, fiqh ni tak boleh kata tetap manis. Cuma ada ustazah lebih pakar sebab dia cerita dan dia melaluinya. Saya bukan pakar. Cuma itu antara kerisauan golongan ibu. Tambah-tambah bila dia dah 50-an, lagi dia cepat risau. Saya tahulah, saya juga seorang anak, saya kerat duk jawab. Tak ada apa lah, mak. Ada risau sangat kan. Jaga sungguh-sungguh. Dia berisau. Baik. Maka tuan-tuan risau. Maka dalam ni kaedah ni kata apa? Ketika ini keraguan tak beri kesan. Ini saya kata kaedah tadi tu, kaedah fiqh. Al-yaqin la yuzalu bisyakki. Keyakinan tak boleh digusarkan, dikalahkan oleh keraguan. Meskipun katalah dia kentut sungguh, tapi dia yakin sungguh tak kentut ni, dan memang yakin tu yakin yang muktamad ni, maka dikira dia tak kentut. Kuat tuan-tuan, kuat sungguh. Lepas bagi salam, tengok ada tek cicak dekat tepi sejadah. Lepas tu dia duduk ragu, aku kena lah tadi tak cicak tak? Kena tak tahu. Kuat yakin sungguh-sungguh, dak lah ni jatuh ya. Baru jatuh lepas bagi salam kot. Kalau dia yakin sungguh-sungguh, kira tak apa. Jadi jangan bagi ruang untuk keraguan. Jangan bagi ruang untuk ragu. Kalau ragu tuan-tuan, sembahyang lain. Jangan ragu. Yakin sungguh-sungguh. Kuat, sesuatu ni kena kuat, kata tak. Memang baru jatuh ni elok gini. Lepas tu jangan duk tengok dah. Tuan-tuan, para ibu banyak kan, sebagai contoh ibu banyak malam ni. Dia rumah dia banyak kat kenduri, banyak surat khabar. Dia nak buang takut ada ayat Quran. Buka satu perisi mana ada ayat Quran. Pak Iman tengok tanya anak ni, Iman ni ayat Quran ke apa jawi ni? Mak nak buang ni, mak nak bakar ni. Kan? Jenuh kalau ada setinggi sampai shilling. Yakin kata dak, yang ni bukan ayat Quran ni, surat khabar biasa ni, jawi ya, berut sekali, bakar sekat. Cukup. Usah duk fikir dah. Jadi tak boleh. Jadi yakin tak boleh dikalahkan dengan keraguan. Jangan bagi ruang untuk ragu-ragu. Pasal ragu-ragu ni dia main daripada syaitan. Sekali kita nak cerita yang tu, tentang Nabi kata inna syaitan jasimun fi jasadi ibni Adam. Malaikat syaitan tu duduk mencangkung dalam jasad anak-anak Adam. Saya nak cerita yang tu. Baik. Maka tuan-tuan jelas dah yang tu. Saya nak pergi kepada hadis dalam bab qalbu tu, itu sedap lagi. Baik, kemudian dia bincang tentang kawasan larangan raja. Tu bukan benda yang haram lah, yang kita tak boleh batas. Satu lagi, ada juga yang disebut sebagai sifat-sifat yang sifat itu milik Allah mutlak. Bagi kita kalau pakai sifat tu dia jadi jahat. Tapi kalau Allah pakai sifat tu tak apa. Sifat tu tak jahat, tapi sifat tu bila manusia pakai jadi jahat. Contoh, bagi seorang, contoh apa? Sifat apa? Sifat takabur. Mutakabbir sifat Allah. Sebab tu Allah sebut innallaha ghaniyyun hamid, innallaha alimun bizatis sudur. Allah dah puji diri dia.
Sifat itu eksklusif Allah punya. Tu yang kata kawasan larangan raja. Ya. Itu Allah punya. Don't touch it. Jangan ambil. Itu ada sifat Allah yang kita boleh ambil. Iaitu macam Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita pun jadi pemurah, kita pun jadi penyayang. Tapi ada sifat yang kita tak boleh ambil. Itu milik Allah, larangan. Antaranya sifat mutakabir. Sifat membesarkan diri. Itu bukan sifat manusia. Manusia tak boleh ambil. Itu antara contoh kawasan larangan saya nak bagi tadi tu. Kemudian perkara-perkara yang haram lah. Yang tu yang dah sangat jelas. Baik, kemudian saya nak pergi kepada persoalan kebaikan hati tu. Yang itu panjang sikit. Sebab saya ada cerita yang saya nak keselit. Kata Nabi SAW dalam hadis tadi ni, yang ujung tu Nabi kata apa? Ala wa inna fil jasadi mudrah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam hati dalam diri manusia itu ada satu mudrah, ada satu organ, ada satu ketulan. Apalah mudrah ni? Ketulan lah, ataupun dalam ni terjemah apa? Mudrah ni dia ketulan. Ataupun kena dia kata seketul daging. Okey, tak apa. Di mana kalau dia sihat, sihatlah seluruh badan, dia sakit, sakitlah seluruh badan. Maka itu adalah qalbu. Maka manusia bincang, ulama bincang, ahli falsafah bincang tentang qalbu ini di mana. Baik. Saya baca syarah sikit lah. Dan dia kata kebaikan jasmani bergantung kepada kebaikan hati kerana ia merupakan anggota paling penting dalam tubuh. Dalam ni terjemah kata bahawa hati itu ialah jantung. Ia ialah sumber kepada manusia. Selagi mana jantung itu baik, maka seluruh fungsi badan baik sebab dia mengepam darah. Cuma kalau kita tanya orang medik, dia akan terjemah hati tu kat mana? Adakah hati tu liver? Ataupun hati tu adakah dia heart? Kekasih hatiku, kita kata sweet heart, kita tak kata sweet liver. Sebut sweet liver, dia minta clash kan? Apa sebut hati kan? Jadi kat mana terletaknya? Ulama' mazhab Syafi'i mengatakan jantung, benda paling penting dalam tubuh kita memang qalbun. Cuma kita tak tahu di mana. Adakah dia jantung, adakah dia duduk di jantung, tapi dia qalbun. Lepas tu saya tak bagi terjemah tadi tu. Dan di situlah rumah kepada akal. Itu ulama' mazhab Syafi'i sebut. Rumah kepada akal bukan di otak. Al-aqlu laysa fi ra's. Akal bukan di otak, tapi akal di jantung. Bukan semua setuju, tapi pendapat qaul Syafi'iyah. Dan juga beberapa ulama yang melazimi bidang falsafah mengatakan kefahaman itu, kefahaman itu terletak di hati. Cuma di mana? Korek cari dalam jantung tak jumpa, tak tahu. Dia subjektif, bukan subjektif. Dia panggil apa? Satu konkret, satu abstrak. Abstrak. Tak tahu di mana. Tapi dia di jantung. Tapi dia dia qalbun itu di sini. Kalau orang terjemah qalbun itu sebagai jantung pun boleh juga, sebab qalaba ni bermaksud dia rotation. Qalaba. Rotation, sebab tu jantung kita dia pump darah, dia rotate. Pun boleh juga. Sebab tu orang medical dia kerah kata itu adalah jantung. Baik, tak apa. Okey, kenapa ulama Syafi'iyah kata qalbun lagi penting? Qalbun adalah rumah kepada akal, sebab Allah sebut dalam Quran, dia kata. Ayat Quran tu, kita kaitan dua belajar dulu buku teks. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins tu. Kan? Allah akan penuhkan neraka itu dalam kalangan jin dan manusia itu. Yang golongan yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yasma'una biha. Kan? Sampai habis walahum azanun la ila akhirlah wala yusuna biha ulaika kal an'am balahum adall tu kan ayat tu. Baik. Jadi lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang yang ada hati tapi la yafqah, dia tak fiqh, dia tak fikir. Kenapa Allah kata fikir duduk ke hati? Allah tak kata mereka itu ada otak tapi tak fikir. Tak, Allah kata lahum qulub, depa itu ada qalbun la yafqah tapi tak mau fikir. Jadi itu antara dalil mengatakan akal duduk di qalbun. Qalbun duduk di dada. Di mana? Di jantung ke? Di liver ke? Tak tahu. Tapi medical, mereka lawan benda ni. Sebab dia berkata, organ manusia, jantung boleh pindah, transplant. Dia boleh ambil pindah sat. Tak tahu saya pun tak. Saya silap nanya. Tapi saya baca lah kata lagu tu. Tapi otak tak boleh ambil pindah. Otak angkat pindah, dia piak terus. Lepas tu dia mengatakan yang lebih penting, qalbun itu, akal tu duduk di sini. Di otak. Lagu tu pula dah.
Jadi duduk di mana? Tak apalah. Perbincangan ini panjang. Dalam istilah orang Sufi, Sufi dia ada jawapan yang ni. Alhamdulillah. Ada 4 perkataan penting dalam membicarakan tentang terletaknya qalbun ni. Nak tahu tak tuan-tuan? Kau tak payah tahu. Penting tak ni? Penting juga aku rasa. Satu, sadrun, dada. Kita dah baca kan, ya Allah mudahkan aku, lapangkan dada aku tu kan. Yassir li amri, semua tu doa tu kan. Baik. Satu tentang dada. Perbincangan tentang dada. Nah, Al-Hakim At-Tirmizi dia karang satu kitab, Bayanu Farqun Baina Sadri Wal Qalbi Wal Fuadi Wal Lubi, nama kitab tu. Perbincangan tentang perbezaan dada, qalbun, fuadun, labun. 4 ni. Kita dah tahu tentang qalbun saja kan, dia ada 4. Yang pertama sadrun. Sadrun ni kita terjemah dada, tetapi dalam Quran Allah kata bila sebut tentang ayat-ayat tentang orang ni ikhlas dan sebagainya, Allah sebut dada. Ya. Wala tajidu fi sudurihim hajatan mimma utu. Allah sebut tentang orang Ansar. Bila mana dia tolong orang Muhajirin, dalam dada mereka tidak ada niat yang lain. Allah sebut dada. Sadrun. Dada. Ha? Baik. Kemudian yang kedua dia main qalbun. Nah, qalbu. Qalbu ni Imam Ghazali kata dia duduk dalam dada. Dada tu macam tanah haram besar. Qalbu ni macam Masjidil Haram. Macam tu. Tu analogi dia. Kita bayang kalau kata sadrun itu tanah haram, qalbun itu Masjidil Haram yang di tengah haram. Baik. Jadi Imam Al-Ghazali sebut dalam Ihya, kata qalbu ni nak terjemah tak boleh, tetapi dalam istilah medik dia berkaitan dengan jantung, dia ada kaitan. Imam Ghazali kata, tetapi dia ialah titik-titik ketuhanan. Saya minta maaf rasa macam berat. Saya bagi bahasa mudah kena. Kita tak faham yang tadi tu sudahlah. Yang tanah haram dengan Masjidil Haram tu. Qalbu ni kata Imam Ghazali ada titik ketuhanan. Kalau tuan-tuan buka yang orang putih punya kajian, dia berkata God spot. Titik Tuhan ni tuan-tuan semua ada. Islam dia, bukan Islam dia ada God spot. Nak tahu ada ke tak ada, ikat dia atas satu rakit, lepas di tengah laut seorang-seorang dia. Lepas tu main ribut. Dia atheist pun, dia mulhid pun, dia akan cari God, dia akan cari Tuhan. Dia sakit pun dia akan cari Tuhan. Dia tak sakit, dia tak cari. Dia sakit, dia akan cari Tuhan walaupun dia mulhid. Firaun tak percaya Tuhan, tak mengaku Tuhan, tapi bila dia dah terumbang-ambing dalam laut, dia kata apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. God spot dia baru nak menyala. Setiap manusia itu kalau dia mulhid, dia tipu diri sendiri. Setiap jiwa dia ada titik Tuhan. Tuan-tuan, kenapa manusia bertuhan? Kerana Tuhan dan agama itu dia memberikan kita harapan. Orang yang tidak beragama, tuan-tuan, bila dia diuji dengan musibah, dia lost. Dia tak ada siapa je yang dia nak tuju. Tetapi bila dia ada Tuhan, dia masih lagi ada harapan untuk dia minta, berdoa dan berharap. Di siang dan malam dia, di duduk dan bangun dia, tuan-tuan. Agama dan Tuhan selain memberikan kepada kita panduan, dia memberikan kepada kita harapan sebenarnya. Harapan untuk terus hidup, harapan untuk terus bangkit. Bila diuji dengan kesakitan dan kesedihan, dia masih ada Tuhan untuk dia berdoa dan bergantung. Bila dia dizalimi oleh orang, satu dunia tak dengar cakap dia, seluruh dunia tuduh dia penipu, dia masih ada Tuhan yang mempercayai dia dan kenal dia luar dan dalam. Satu dunia kata dia jahat, dia terang kat siapa pun, mak ayah dia sendiri pun tak percaya, dia masih ada Tuhan yang mengetahui kebenaran. Dan itulah yang dia adukan pada setiap pagi dan petang dia. Itulah tujuan beragama dan bertuhan. Selain daripada memberikan panduan, tetapi memberikan manusia itu ada sense of hope. Orang buat naya dia, orang itu takkan terlepas. Meskipun di dunia orang puji orang tu, di akhirat Allah pastikan hukum orang tu. Allah pastikan bela kita kalau kita benar. Harapan. Kita sakit sampai doktor kata tak ada, hidup lagi 60 hari tak ada apa dah. Siapa pun tak dengar cakap kita dah. Tapi kita masih ada Allah. Kalau kita terus hidup pun Allah bagi. Kalau kita balik mati pun balik pergi jumpa Allah. Kita masih ada Tuhan. Kerana itu pentingnya rasa bertuhan ni dalam hidup, tuan-tuan. Boleh lagi ya. Nak berhenti awal tapi baru perenggan kedua ni. Baru gear 2. Alhamdulillah. Baik, sambung boleh nak? Sahabat-sahabat semua, adik-beradik semua. Baik. Maka yang kedua qalbun.
Dalil dia apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, tadi itulah. Baik. Yang ketiga, fuadun. Bila saya kata fuadun, orang nama Fuad. Ni Fuad ni. Ni kita Fuad ni. Fuad. Ada dalam Quran Fuad? Ada, jamak dia afidah. Yang baca surah afidah, afidah kan? Itu apa afidah? Dia mata hati. Mata hati. Dalam surah Sajdah, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalaqal insana min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sorry surah apa yang summa ja'ala lakum apa, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalaqal insana min tin summa ja'ala, tu ya yang ada yang sam'a wal absar wal afidah. Sajdah ke Yasin tu? Sajdah Yasin saya suka campur-campur. Yang waja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Kedua-dua dah. Tak betul-betul cek balik, tapi ada ayat tu kan yang Allah buatkan untuk kamu sam'a, pendengaran, absar, penglihatan, dan afidah, mata hati. Dan tuan-tuan, subhanallah, ulama medical, ulama perubatan kaji, memang perkembangan bayi pun begitu. Allah buat sam'a dulu, dengar dulu. Sebab tu bayi dalam perut, kita boleh mengaji kat perut bini kita pasal sam'a, dia dah ada dah. Sam'a wal basar, dengar dulu baru lihat. Anak kecil dia tak buka mata dalam perut, tapi dia dengar. Pasal tu kita disuruh untuk mengaji kat perut bini kita. Lepas dia keluar, basar pelan-pelan, penglihatan, kemudian afidah, mata hati dia akan main. Nurani tu akan main. Jadi itu afidah. Dan kalau kita nak balik pada analogi tadi, kalau tanah haram itu sadar, Masjidil Haram itu ialah qalbun, afidah ni apa? Kaabah. Dia dalam lagi. Boleh tuan-tuan? Boleh? Baik. Lepas tu dia satu lagi disebut sebagai lub. Lub ni apa? Tak boleh nak terang. Kaabah tu ada paling ujung dah tu. Lub ni macam proses itu yang berlaku di Masjidil Haram, di tanah haram, di Kaabah itu. Orang yang capai level lub ini disebut sebagai apa? Orang yang dia tengok apa pun dia ingat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Albab ni lah lub tu. Ulul albab, golongan yang dia ingat Allah dalam alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim, yang ingat Allah dalam keadaan berdiri dia, duduk dia, berbaring mereka. Wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard, yang dia sentiasa fikir apa pun dia balik kepada Allah, fikir apa pun balik kepada Allah. That was hati nurani yang paling dalam. Kita kategori mana? Kita ada empat-empat tu. Cuba kita menyalakan ataupun tidak keempat-empat tu. Bila kita capai level ulul albab, apa sahaja yang datang pada hidup kita, kita pulangkan kepada Allah. Semua itu milik Allah. Tak ada yang kita punya, itu yang Iwan sebut tu kan. Semuanya Allah punya kan. Semuanya Allah punya. Diri kita ni Allah punya, tubuh kita ni Allah punya, hatta kita ni pun Allah punya. Maka bila dia lihat matahari yang indah, dia membayangkan Allah lebih indah. Dia lihat gunung yang tinggi, dia membayangkan ilmu Allah, kerajaan Allah jauh lebih tinggi. Dia melihat sesuatu makhluk yang sangat kuat, dia bayangkan Allah lagi kuat. Ini ulul albab. Dia merenung ciptaan alam. Apa sahaja pun dia relate to Allah. Yang kita nak jadi ni. Baik. Boleh sikit lagi. Kemudian tuan-tuan, kita main tentang perbincangan yang saya kata tadi tu, yang saya suruh tuan-tuan bulat tadi tu. Ra'i yar'a tu. Ra'i ni apa? Pengembala. Yar'a ni dia mengembala, dia mengawasi. Dia main pada perkataan wa ra'in. Wa ra'in ni maknanya apa? Wara', dia wara'a ni betul-betul dia macam ni, dia ramah. Dia wara'a. Tapi istilah itu dia boleh juga ramah, ataupun dia genggam, ataupun dia mengawasi, perhati, jaga. Itu wara'a. Sebab tu golongan yang sangat jaga perilaku dia, kita kata golongan tu wara'. Tapi kita kadang-kadang salah faham, orang tu pandai, kita kata dia ni wara' ni. Tak, dia bukan wara', dia pandai. Mungkin dia alim, tapi dia belum tentu wara'. Ada orang alim tapi dia tak wara'. Ada ustaz kan? Ada ustazah pandai tapi mungkin dia menukar-nukarkan dalil agama.
Ada orang makcik-makcik di kampung mungkin tak pandai tetapi warak tutup habis semua. Ada ustazah alim tapi pakai ketat. Ada. Jadi ada beza tu. Yang mana lebih penting? Dua-dua penting. Ilmu tanpa amal pun tak elok, amal tanpa ilmu pun tak elok. Baik. Jadi warak inilah yang menyebabkan seseorang tu dia takut nak buat silap apapun. Tuan-tuan, dulu ada seorang ulama salafus soleh, dia meninggal tahun 277 Hijrah. Ni saya tutup dah tuan-tuan, saya cerita. Bagi saudara-saudara sahabat, saya tak boleh guna saudara baru nak buat cabar masuk Islam pula, ahli keluarga yang baru, Saya memang macam ni sikit, kadang-kadang nampak saya kalut sikit. Bukan kalut guna, kadang-kadang kita nak cerita banyak, takut tak dan. Saya minta maaf kalau nampak laju sangat tak boleh kan, angkat tangan, tak apa. Kadang-kadang saya rehat, saya relax sangat pula kan. Tapi kebanyakan orang komen macam tu lah, cakap laju dia budak ni. Kalau laju sangat, tuan-tuan angkat tangan je, saya tak ada masalah. Baik. Ada seorang ulama nama dia Bashir Al-Hafi, ulama salafus soleh, meninggal tahun 277 Hijrah di Baghdad. Dia ni seorang ulama yang warak. Dia warak, dia lebih kepada warak. Satu hari Bashir Al-Hafi ni, tuan-tuan, dia beli kasut baru. Beli kasut baru, dia pergi masjid. Dia semayang. Kasut zaman dululah, ni zaman salafus soleh ni. Bila saya kata 277 Hijrah dia meninggal, maksudnya dia sebelum 300. Maksudnya dia salaf lah. Dia keluar masjid, kasut dia hilang. Zaman tu orang curi kasut dah. Kasut dia hilang. Dia teriak, tuan-tuan. Orang terkejut, orang kata, wahai imam. Setengah riwayat kata dia jadi imam. Imam cek kasut hilang ni. So orang ambil. Orang tengok imam. Kenapa teriak pasal kasut, kita beli lain lah untuk imam. Kenapa sampai teriak? Apa tu imam kasut hilang teriak? Dia kata, aku bukan teriak kerana kasut hilang. Aku teriak kerana perbuatan aku ini buka ruang untuk orang lain buat dosa, dia kata. Sebabkan aku dah kasut baru, aku pakai kasut ni, orang berkenan, orang buat dosa pergi curi kasut aku. Warak, dia kata warak sampai tahu tu. Dia tak mau disebabkan dia orang dapat dosa. Saya minta maaf tuan-tuan, sensitif sikit. Kita nak menikah dua, sensitif. Jangan duk tayang kat orang buat konten tak tentu halah. Salah ke menikah dua? Tak salah. Tapi kalau tak adil, salah lah kan. Tak mampu, salah. Tapi bila kita buat konten, orang mengata, dia buka pintu untuk orang buat dosa. Kita tak ada hak untuk nak menyokong, tak menyokong. Bini dia lagi tahu, laki dia layak ataupun tidak. Tapi kalau dia tak buka konten tu, tak buka ruang 3 jam sebelum tu, orang tak ada ruang nak kata. Saya setuju. Saya bukan nak ajak, saya Allah Akbar, saya tak suka kata kat orang dalam kuliah ni. Tapi kalau saya tak sebut nama kan, tapi tak sebut pun tuan-tuan tahulah kan buat macam mana. Tapi jangan buka ruang untuk orang tambah dosa. Walaupun kita tak ada niat. Kalau kita ada sampai tahap tu, ada warak. Dia buat tu tak salah. Dia menikah ikut sunnah. Cuma selebihnya kita tak tahu, kita jangan ukur. Yang kita tahu, yang dia buat tu tak salah. Yang kita tak tahu, itu serah pada Allah. Dia tipu ke, dia zalim ke, tak tahu. Tapi kita tahu, dia buat ikut sunnah, bini pertama bagi, cukup. Okey, betul. Cukup lah. Tapi untuk pergi buat ceramah, cerita, tu, orang pakat komen jadi konten. Buka ruang untuk orang lawan mengata, berdebat pula dalam tu. Ini yang Bashir Al-Hafi kata, aku beli kasut baru, tujuan aku nak pakai lah. Tapi sebabkan kasut aku ni, orang jadi dosa. Tak mau. Warak. Satu contoh lagi boleh? Boleh ya? Ini saya tutup dengan cerita tu lah. Cerita ni panjang. Cerita ni Imam Ibn Rajab Al-Hanbali sebut dalam kitab Zil Tabaqat Al-Hanabilah, tentang seorang ulama nama dia Qadi Muhammad bin Abdul Baqir, ataupun kita sebut sebagai Qadi Al-Maristan. Dia meninggal tahun 600 Hijrah, 577 kot ingat saya. Tapi dia bukan ulama salafus soleh lah, tapi dia ulama kurun ke-6. Qadi Al-Maristan ini, pasal dia qadi dekat Maristan di Baghdad. Betul, Qadi Maristan, nama dia Muhammad bin Abdul Baqir. Dia cerita kepada anak murid dia, dan anak murid dia cerita balik. Imam Ibn Rajab yang datang kemudian karang kitab tu nama Zil Tabaqat Hanabilah. Dulu ada kitab nama Tabaqat Hanabilah, senarai ulama-ulama mazhab Imam Ahmad. Kemudian Zil, Imam Ibn Rajab buat Zil bermaksud edisi kedua. Baik. Jadi masuklah nama
Imam ataupun imam lah, di Imam Qadhi Al-Maristan gelaran dia, ya, ataupun Muhammad bin Abdul Baqir. Ya, baik. Dia cerita ni panjang, saya cuba ringkaskan. Tapi saya ingat tuan-tuan tahu lah cerita ni. Dia cerita kepada anak murid dia, dia kata dulu, ya, aku belajar di Mekah, dia kata. Qadhi Maristan ni tuan-tuan pakar agama, pakar faraid, pakar matematik. Ya, baik. Dia kata dulu aku belajar di Mekah seorang-seorang. Rumah aku jauh di Baghdad. Aku belajar di Mekah, tak ada adik-beradik, tak ada siapa, tak ada telefon, tak ada apa. Sampai satu hari tu, bekalan makanan aku, bekalan duit aku habis. Kepiang habis, apa pun tak ada. Sampai aku sangat lapar, tak makan mati. Tak ada apa nak makan dah. Dia duduk di rumah tumpang belajar di Mekah zaman tu. Lapar sungguh-sungguh, dahaga sungguh-sungguh, kuih kering ni. Orang nak cari ilmu. Dalam tu susah-susah tu dia keluar berjalan, melata kok lah ada orang nak wakaf makanan ke apa, kena infak kan. Dalam tu berjalan tu kaki dia tersepak satu kain beg sutera. Dia pun ambil, bawa balik rumah. Dia buka beg kecil, beg dompet kecil tu. Dalam tu ada satu loket yang buat daripada permata, yakut ataupun permata lah, mutiara, mutiara. Ya. Sangat indah. Ya. Kemudian dia, aku tengah lapar, aku tengah susah, aku tak curi, aku jumpa. Ya. Tak apa, kemudian dia buah dalam beg, dia tunggu. Kebetulan ada seorang orang tua yang main buat haji. Kan dia belajar di Mekah. Orang tua ni main buat kerja haji. Beg itu beg dia hilang, jatuh. Maka orang tua ni buat pengumuman dekat Kaabah, beritahu siapa-siapa yang jumpa beg itu, aku akan bagi hadiah kat dia 500 dinar. 500 dinar. 500 dinar. 1 dinar sekarang 700 ringgit kan. Dulu tak tahu lah berapa, tapi banyak, bukan 500 ringgit. 500 dinar banyak untuk seseorang yang sedang lapar. Allah datangkan rezeki kepada dia, tuan-tuan. Ya, maka dia pun pergi panggil orang tua tu, tanya, Sifuli, sifatkan kepada aku. Beg tu macam mana? Contoh sekian beg. Okey, beg ni beli kat sini. Okey, baik. Dalam beg tu ada apa? Okey, betul. Maka budak ni pun Qadhi Al-Maristan bagi beg kat pakcik tu. Tengah lapar kan, tuan-tuan. Pakcik tu bawa keluar paket, bagi 500 dinar. Rezeki Allah bagi kat dia hari tu masa tengah lapar. Waraknya dia tak mau ambil. Dia kata, siapa pakcik bagi kat saya? Pakcik dah janji ditepati. Ni zaman dulu, bukan zaman ni. Ha? Pakcik janji. Ni bukan pasal janji, ni pasal saya tak buat apa. Pakcik ni kata, hang jumpa. Yalah, saya jumpa, memang saya kena bagi balik. Saya bukan buat kerja. Betul tak? Betul dia kata. Saya jumpa, saya bagi balik kan. Apa kerja saya buat? Saya tak buat kerja apa. Siapa saya nak ambil yang ni? Pakcik ni kata, tak apalah, ambil lah. Pakcik dah niat dah. Saya tak boleh ambil, saya rasa bersalah. Kalau saya ambil juga, saya rasa macam bersalah. Saya tak buat apa pun. Memang bila saya jumpa, saya memang kena bagi balik kat tuan dia. Tengah lapar, tuan-tuan. Siapa pun tak ada adik-beradik nak tolong ni. Ala kuliah ringkas cerita, dia lawan tolak aku. Lalu pakcik tu pun tak apalah, sudahlah, mai aku balik ya. Sudah, dia pun balik di rumah dia. Cerita tu berhenti dekat tu. Tak tahu lah lepas tu dia makan apa, saya tak tahu. Tapi dia pun hidup macam biasa lah. Hidup macam biasa lama, sampai 3, 4, 5, 6 tahun. Habis mengaji, dia grad lah, bahasa mudah lah ni. Habislah dia di Mekah. Ya, dia pun nak pindah, pergi di tempat lain pula. Sambung mengaji di tempat lain pula. Naik kapal. Cerita ni cerita betul tuan-tuan. Dia naik kapal. Tengah-tengah laut tu kena pukul ribut kapal dia. Habis semua pecah sampai tinggal dia seorang saja hanyut di atas batang kayu. Pi balik ombak tolak dah sampai ke sebuah pulau yang dia tak tahu pun di mana. Pulau tu. Dia sedap terus dia lari pergi di satu surau lama. Dia nampak macam teratak raudah ni, dia nampak, dia pergi masuk. Dia masuk dalam keadaan yang sangat letih dan penat. Tunggu orang kampung siapa pun tak ada, dia di pulau. Tapi ada surau lama buruk. Maka dia kan pandai pakar hisap apa semua ni. Maka dia tengok ni masuk lohok lah. Dia bang lohok. Siapa pun tak main. Dia qamat, dia imam, dia makmum. Main. Lepas dia pergi salam, siapa pun tak main. Dia heran ada orang kata tak kampung ni. Maka dia ambil Quran, dia baca. Masa tu ada mushaf Quran, tapi tulis tangan lah. Dia baca ni orang, dia balik, rupanya mata keliling masjid surau duk tengok dia ni. Surau zaman dulu lah buat pada pelepah-pelepah, tapi tak ada dulu sangat. Ni kurun ke-6. Zaman dah bukanlah muda zaman Al-Ghazali apa semua orang ni. Maka rupanya orang kampung duk mati.
Orang kampung nak parti apa tuan-tuan? Parti kaki, jejak tanah ke tak? Kukuk malaikat. Pasal apa? Pasal tak pernah orang semayang lah surau ni. Kampung ni mana orang semayang? Tak dia seorang-seorang habis semayang. Ni tablik kan malaikat? Kan? Tengok kaki jejak tanah orang. Maka dia pun masuk terus. Kanya macam mana tuan boleh baca Quran? Kata ni saya tengok. Dia Quran ni kami tahu Quran ni bukan ada semua. Jadi Quran ni dah lama dah, tulisan-tulisan dah luput habis dah. Ada pun 1 2 3 baris je. Maknanya dia hafal. Tu orang kampung terkejut. Ringkas cerita tuan-tuan. Ringkas cerita ni. Orang kali ringkas ni. Orang kampung minta nak mengaji dengan dia, saya ringkas. Dia kata saya ni tak tahu pada mana halau ni, saya ni mai daripada Mekah, saya nak balik, saya nak pergi mengaji di tempat lain tapi saya kena pukul ribut. Tak apa orang kampung, tak apalah ni macam nilah ustaz duk dengan kami dululah. Orang kampung kan dulu memang jaga untuk guru kan. Kami akan buat rumah kat ustaz, nak makan apa habaq orang kampung pergi hantar. Buah jadi musa pergi hantar di rumah untuk guru kan. Ada kambing ayam nak sembilan-sembilan bagi kat tok guru kan zaman dulu macam tu. Maka dia pun orang pun buat rumah kat dia, dia duduk di situ. Apa kerja dia? Dia mengajak orang kampung. Sampai masjid tu jadi imarah. Pulau tu jadi orang kampung jadi ramai. Tiba-tiba satu hari dengar satu berita, ada satu orang tua duduk di atas puncak bukit dalam kampung tu juga, pulau tu juga, mati. Dah tanam dah pula. Cuma ada masalah dia, pengurusi JKK mai jumpa ustaz tu bagi tahu, ustaz, ada satu orang tua ni jarang mai turun di sini tapi dia orang kampung ni orang lama. Dia duduk di kaki bukit tu. Meninggal dah kemarin, dah kita dah urus dah. Memang orang Arab macam tu kan, depa tak mau tunggu lama-lama panjang-panjang, depa hak mana dan urus terus ya. Jadi apa masalah dia? Masalah dia lah ni, dia ada anak dara seorang. Tu beza ustaz dulu dengan ustaz lah. Ustaz lah dia tanya tu, dia nak dara lah. Ni dia tak tanya apa, dia tahu apa masalah dia. Masalah dia ada anak dara seorang. Awaknya dia tak ada adik-beradik lain dah. Perempuan ni sebatang kara lah. Tak ada adik-beradik lain dah ustaz. Jadi kami nak kira kat ustaz lah. Ustaz saya bukan main nak menikah, saya main nak mengajar. Yalah, tapi kalau ustaz tak menikah, macam mana ustaz? Ustaz bermujang. Dia pun seorang, adik-beradik tak ada. Kalau ustaz tak nikah macam mana? Ni fardu kifayah ni, ustaz kena ambil dia. Tidak siapa nak jaga dia, dia nak darah. Segak ustaz. Pujuk-pujuk ustaz tu pun mau kot, qadi tu pun kan. Okeylah, ringkas serta jadi orang kampung bakat kira jadi wali hakim semua ni jadi nikah. Dia tak pernah tengok perempuan tu. Nikah tuan-tuan, jadilah majlis kecil-kecil orang kampung buat. Masuk bilik malam pertama. Masuk bilik, perempuan ni pun buka lah tudung dia. Hijab dia buka. Buka ni ustaz ni menjerit. Teriak. Bini ni pakai tudung dandan lah. Siapa punya lelaki aku ni sihir ke apa benda kan? Duk menjerit amal apa-apa, sakar ke apa kan? Takut kan pakai tudung dandan, lari keluar pergi cari tok JKK kampung. Perempuan dia kata ni, Tok Mulu bagi siapa kat saya ni? Ini ikut tarekat mana ni? Saya baru buka tudung dia menjerit dah. JKK kata kami dia ikut dia banyak tahun dah, ustaz ni bagus. Bagus apa? Aku tak ada buka lain lagi, baru buka tudung. Menjerit tak mau-mau lah. Aku tak berani lah orang jenis aku ni, kok dah sakar. Maka pengurusi JKK, saya tambah nak pengurusi JKK ni lah. Bukan pengurusi JKK, jangan awet kata orang kampung. Pengurusi JKK marah saya lagi. Jadi orang kampung ni pun pergi dah siap jumpa ustaz Qadhi Maristan ni. Dia ustaz lah saya kata, tapi dia Qadhi. Dalam Islam, Qadhi Al-Maristan nama besar. Kita carilah dalam Syarah Alamun Nubala juga Imam Zahabi buat masuk nama dia. Dan cerita ni Ibn Rajab Al-Hambali, ulama besar, buat masuk kisah ni. Maka dia pergi jumpa dia, tanya, ustaz, apa cerita ustaz? Apa bini ustaz kata ustaz ada amalan pelik-pelik tu. Dia baru buka tudung, ustaz menjerit lah. Kata aku bukan menjerit apa. Dia buka tudung. Apa sebab tu kan? Siapa dia menjerit tu agak-agak? Loket. Di tengkuk dia ada loket yang aku pernah jumpa 10 tahun lepas. Aku tak silap punya, loket tu memang aku jumpa dulu. Dan tak ada dah, dia memang custom made. Macam mana loket yang aku jumpa di Mekah yang tak tahu orang tua mana punya, tiba-tiba Allah boleh buat aku kena pukul ribut tah mana hala. Tiba-tiba Allah boleh buat loket tu duduk dekat tengkuk bini aku. Aku menjerit terkejut seronok. Tak sangka. Ustaz ni cerita macam Mak Piramli sambil duduk beralih kot lain kan. Tak sangka saya. Ustaz ni kali-kali belakang JKK dia berguling lah teriak. Ni JKK kampung teriak berguling dah ni. Teriak. Qadhi Maristan kata apa sedih sangat cerita aku ni. Teriak. Ustaz bukan sedih apa dia kata. Ustaz nak tahu cerita. Ini kuasa Allah dia kata. Orang kampung teriak lagi teruk daripada dia tadi. Ini kuasa Allah. Qadhi tanya, ustaz ni tanya pasal apa? Ustaz tahu tak?
Pak perempuan itulah pakcik tua yang ustaz jumpa dulu di Mekah dulu tu. Yalah kot saya syok, memanglah siapa lagi kan. Logiknya macam tu lah. Tapi ustaz, masa ustaz jumpa 10 tahun lepas tu, dia memang pergi buat haji di Mekah. Dia balik mai kerja haji, dia singgah-singgah di pelabuhan mai balik di kampung ni. Benda pertama yang dia cerita kat kami, cerita ustaz lah. Dia kata, aku ada hilang loket, ada seorang anak muda jumpa, dia tak mau ambil duit langsung, dia ikhlas sungguh, dia warak sungguh, dia tak mau ambil duit sungguh-sungguh. Aku tak pernah jumpa anak muda sehebat itu. Pakcik ni cerita, pakcik arwah ni. Dan terus pakcik dia kata, ya Allah, bagilah anak muda itu kahwin dengan anak dara aku. Dia doa. Masa kami dengar cerita tu, kami fikir tak logik orang kampung kata. Pasal apa? Zaman tu bukan ada Facebook, IG, Twitter, TikTok, apa lagi. Macam-macam lah. Yang boleh connect, tak ada. Seorang di Mekah, seorang anak aku di kampung, tak nak jumpa pun tak tahu ke mana, kenal pun nak, connection, dia apa pun tak ambil, tiba-tiba nak jadi menantu lagu mana. Tapi dia dah ulang ayat tu lah, budak tu kan jadi menantu aku. Dan kuasa Allah, Allah boleh buat. Ustaz habis mengaji, pergi di mana hala, kena pukul ribut, tolak ustaz mari sini mengaji pula. Rupanya apa yang orang tua tu doa 10 tahun lepas, Allah takdirkan hari ni jadi. Dan apa yang susah payah ustaz harungi, kena ribut, kena badai, kena pukul, hilang semua apa semua ni, tiba-tiba Allah nak bagi ke ustaz seorang perempuan yang solehah. Dan Allah nak menunaikan doa seorang orang tua yang ikhlas ni. Oh, baru tahu cerita tuan-tuan. Kerana warak, susah payah dalam hidup dia, ombak pukul kanan dan kiri dia, rupanya Allah nak tolak dia pergi di satu pulau yang di sana ada rezeki dia. Tuan-tuan, susah dalam hidup, kena buang kerja, kena fitnah, kena sakiti dan sebagainya, ditolak ke kanan dan ke kiri dalam hidup tuan-tuan. Percayalah, tolakan itu ialah ombak yang Allah cuba tolak tuan-tuan pergi ke destinasi yang Tuhan takdirkan keseluruhan yang indah untuk hidup tuan-tuan nanti. Percayalah tuan-tuan. Dan kita pun pernah melaluinya sebenarnya. Tapi bila kita ditolak kali kedua dan ketiga, kita mula meragu balik. Betul tak tuan-tuan? Saya pernah laluinya. Habis SPM, kawan-kawan dapat matrik, saya pun tak bodoh mana. Tak dapat matrik. Masuk ke tanam. Marah, sedih. Rupanya Allah nak tolak masuk UAA. Rupanya di sana Allah nak ajak bahasa Arab. Rupanya di sana sebabkan bahasa Arab itu boleh sambung master hadis. Oh, baru nampak, oh macam ni rupanya. Tapi bila mai ujian kedua, kena pula GERD anxiety, duk fikir balik. Sedangkan patut kena yakin lah, Allah tolak ni ada sebab ni. Di hujung tu ada sebab. Ada sebab ni. Yakin lah tuan-tuan. No? Allah hantar mai. Disebabkan masuk di situ, dapat posting di Pulau Pinang, boleh jaga mak ayah di rumah. Dapat kenal tuan-tuan, dapat mai sini. Kan? Kalau saya pergi matrik, mungkin saya sambung medik, mungkin saya jadi doktor, mungkin duduk DKL, mungkin tak duduk di sini. Mungkin tak boleh kuliah, mungkin tak boleh kenal tuan-tuan. Kan? Oh. Bukan saya seorang ni, semua kita sama kan. Bila Allah tolak kita ke kanan dan kiri dalam hidup kita, percayalah Allah sedang bawa kita kepada satu laluan yang destinasi hujung itu adalah destinasi yang kita minta dan nak selama ini sebenarnya. Ya? Boleh tuan-tuan? Kita nak sihat, kita nak tua-tua boleh jalan 5,000 langkah kan. Allah bagi kita sakit umur 25. Bila kita sakit umur 25, kita mula jaga makan. Kita mula kontrol, kita mula senaman. Rupanya nanti bila kita umur 60, kita boleh lari 5,000, kita boleh jalan 5,000 langkah. Sebabkan kita dah kontrol awal umur 25 tu. Ya? Kita minta, ya Allah jagalah anak aku, ya Allah. Allah bagi demam anak kita. Kita marah Allah. Sedangkan demam itu ialah menandakan anak kita badan dia sihat. Sebab badan dia sedang berinteraksi dengan penyakit. Sebab tu dia demam. Betul tak tuan-tuan? Allah bagi kat kita macam-macam. Khadim Aristan tadi tu saya ringkahkan. Ringkah lagi ni. Dia kahwin dengan perempuan tu. Tak lama perempuan tu meninggal dunia. Ada anak seorang. Betul anak tu pun meninggal dunia. Jadi loket itu bini dia wasiat suruh dia jual. Maka dia jual loket itu, dia dapat ratusan ribu dinar, tak silap saya. Kalau bukan 1,000 dinar, puluhan ribu dinar. Tapi banyak. Sebab Qadhi Maristan dalam riwayat hidup dia meninggal ataupun dia tua dalam keadaan dia kaya raya daripada duit loket tu. Dia dapat loket tu akhirnya, dia dapat duit tu akhirnya, dia dapat anak kawan tu dan dia dapat anak daripada anak kawan tu. Disebabkan warak dia masa dia muda. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Demikian cerita tentang kewarakan dan cerita tentang bagaimana orang-orang yang menjaga hati dan mengenal Tuhan. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wal malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.